Test 1, 2, 3. Okey. Selamat sejahtera. Nama saya Agustin Keliana Chester dari kelas G 2.2. Okey, hari ini saya ingin bentangkan kerja khusus yang ketiga, iaitu kerja khusus PKUK 3033. Nama khusus ialah pengurusan tingkah laku. Okey. Soalan kerja khusus yang ketiga ini ialah kami dikenaki untuk menghasilkan satu video pembentangan tentang proses pemilihan tingkah laku sasaran beserta cadangan strategi pengurusan tingkah laku dalam program pengurusan tingkah laku yang kami rancang. Okey. Pemilihan tingkah laku sasaran. Apakah itu pemilihan tingkah laku sasaran? Tingkah laku sasaran ialah tingkah laku sasaran tingkah laku yang telah dipilih sebagai proses perubahan tingkah laku. Okey. Kemudian, dalam menentukan tingkah laku sasaran tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan pertimbangan sebelum membuat pengesanan tingkah laku. Antaranya adalah melalui penelitian di mana pastikan masalah yang dipilih tersebut sangat membahayakan diri orang lain. Jadi, sebagai guru hendaklah memastikan masalah tersebut sangat membahayakan. Sebagai contoh, murid tersebut menendang ataupun melukakan rakan-rakannya ataupun menggigit rakan sekelasnya. Okey. Seterusnya, pastikan masalah tersebut mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran dan mengganggu murid lain. Okey, seperti yang saya katakan tadi, di mana dia mengganggu pelajar lain. Kemudian selepas dia mengganggu pelajar lain, seterusnya dia akan mengakibatkan mengganggu proses PDP. Okey. Okey, yang ketiga, pastikan masalah ini terlalu kerap berlaku. Okey. Jadi masalah yang murid lakukan ini hendaklah dilakukannya kerap kali. Contohnya setiap ataupun sepanjang waktu PDP. Okey. Di samping itu juga, masalah yang tidak sesuai dengan peringkat umur mereka. Okey, contoh masalah ini adalah contohnya ke tahap kanak-kanak ini dia mengeluarkan kata-kata yang negatif ataupun mencederakan orang. Okey, mengeluarkan kata lucah. Okey. Jadi, yang kelima ialah masalah yang menyebabkan orang lain suka untuk berinteraksi dengannya. Hal ini disebabkan bila mereka melakukan masalah tingkah laku. Jadi, sebagai contoh, mereka melakukan tingkah laku yang mencederakan rakan-rakan sekelasnya. Jadi, rakan-rakan sekelasnya takut untuk berinteraksi dengannya. Jadi, ini menyebabkan masalah interaksi yang ada pada dirinya. Okey. Analisis. Okey, menganalisis tingkah laku sasaran berdasarkan yang pertama, jenis tingkah laku. Okey, jadi menganalisis jenis tingkah laku, contohnya tingkah laku hyperaktif, tingkah laku yang membahaya. Okey. Yang kedua, jangka masa yang berlaku. Jadi guru perlu menganalisis jangka masa yang berlaku. So bila masa yang berlaku tingkah laku yang itu berlaku. Okey. Jadi guru juga perlu menganalisis kekerapan tingkah laku tersebut berlaku. Okey. Yang keempat, tahap keterokan. Okey. Guru harus menganalisis tahap keterokan tingkah laku yang dilakukan oleh murid tersebut. Okey. Yang kelima, jumlah keseluruhan tingkah laku yang dilakukan oleh murid-murid di sekolah tersebut. Okey, seterusnya. Okey. Aspek pertimbangan, di mana pertimbangan kemungkinan perubahan tingkah laku sama ada meningkat atau berkurang. Okey, jadi di samping itu juga pengukuran. Jadi guru memastikan tingkah laku yang dipilih dapat diukur pelakuannya.
Jadi bila dapat diukur pelakuannya, jadi guru dapat mengawal keadaan di di kelas dan semasa proses PDP. Okey. Aspek pemerhatian, memastikan tingkah laku dapat dibuat pemerhatian. Okey, yang seterusnya penilaian. Okey, menyatakan tingkah laku sasaran dengan jelas dan khusus, sama ada secara lisan atau bertulis. Okey. Seterusnya, strategi pengurusan tingkah laku. Apakah itu bermaksud? Okey, sekarang ni kita masuk topik yang kedua, iaitu strategi pengurusan tingkah laku. Apakah itu strategi pengurusan tingkah laku? Strategi pengurusan tingkah laku ini bermaksud satu rancangan yang saintifik dan terperinci dirancang oleh seseorang guru bagi menangani masalah tingkah laku yang dilakukan oleh murid berkeperluan khas. Okey, ini maksudnya strategi ataupun cadangan ataupun langkah mengurus tingkah laku murid. Okey. Jadi sebagai seorang guru, guru hendaklah membuat strategi pengurusan tingkah laku dengan lebih rapi dan terperinci bagi menangani masalah tingkah laku di tidak kisahlah di sekolah ataupun di luar sekolah. Okey. Seterusnya, terdapat 3 strategi pengurusan tingkah laku murid di sekolah. Okey. Strategi pertama iaitu strategi pengurusan tingkah laku yang pertama iaitu time out yang diasaskan oleh E. Ah Meng pada tahun 1997, di mana strategi ini dia akan meletakkan atau mengasingkan murid yang menimbulkan masalah disiplin. Okey. Strategi kedua iaitu strategi hukuman. Strategi hukuman ini adalah pemberian rangsangan yang aversif yang boleh memberikan keadaan yang tidak menyenangkan, seperti marah. Apabila kita marah ataupun apabila seorang itu marah terhadap kita, jadi hal ini akan menyebabkan perasaan kita tidak senang. Okey, seterusnya strategi pengurusan tingkah laku yang ketiga iaitu strategi ganjaran, di mana mewujudkan tingkah laku yang membina serta positif dengan mengaitkan perasaan seronok. Okey. Ini maksudnya apabila kita mendapat ataupun menerima ganjaran, secara automatik kita akan berasa gembira dengan ganjaran yang kita terima atas pelakuan yang baik yang telah kita lakukan. Itulah maksud ganjaran. Okey. Sekarang ini adalah time out, penerangan yang lebih lanjut mengenai time out, strategi time out. Okey. Menurut E. Ah Meng pada 1997, guru akan meletakkan murid yang menimbulkan masalah disiplin di kerusi yang berasingan atau di sudut khas. Maksudnya guru ni dia akan meletakkan murid tersebut berasingan dengan murid-murid lain atas sebab dia melakukan kesalahan. Jadi ini bermaksud murid tersebut Okey, penerangan pertama, strategi pertama tadi, dan ini time out, penerangan yang lebih lanjut lah. Okey, jadi yang pertama, guru akan meletakkan murid yang menimbulkan masalah disiplin di kerusi yang berasingan atau di sudut khas. Okey, ini adalah daripada tokoh E. Ah Meng pada tahun 1997. Ini bermaksud guru tersebut akan mengasingkan murid yang melakukan masalah disiplin
daripada murid lain, supaya dia sedar dan tahu ataupun mengambil masa untuk dia sedar apa kesalahan yang telah lakukan. Okey. Jadi jangka masa yang efektif adalah disesuaikan dengan usia kanak-kanak tersebut. Okey, contohnya kalau kanak-kanak tersebut darjah 2, so kita kena berikan dia masa dalam 3 minit. Untuk yang tahun 6 ataupun darjah 6, kita bagi dia masa 10 minit untuk time out. So untuk memberikan dia kesedaran apa yang masalah disiplin yang telah dia lakukan dan membuat refleksi terhadap tersebut, terhadap masalah yang telah dia lakukan. Okey. Setelah selesai hukuman tersebut dia laksanakan, kanak-kanak tersebut haruslah diterangkan tentang kesalahan yang telah dilakukan dan kenapa dia dikenakan hukuman. Jadi ini adalah tanggungjawab guru untuk menasihat murid tersebut dan menerangkan kesalahan yang telah murid lakukan tersebut. Okey. Jadi pemisahan dilakukan adalah untuk menenangkan keadaan kelas juga lebih kepada untuk menenangkan si pelaku agar dapat menenangkan fikiran. Okey. Seperti yang saya katakan tadi. Okey. Seterusnya, strategi yang kedua iaitu hukuman. Hukuman. Apakah itu hukuman? Hukuman adalah rangsangan aversif, ialah apa-apa yang akibat yang boleh memberikan kesan kesakitan atau keadaan yang tidak menyenangkan. Contohnya teguran keras, dimarahi, ancaman dan sebagainya. Jadi ini menurut behavioris, sekira hukuman ini dilaksanakan dengan betul, jadi dia boleh menjadi satu strategi yang efektif bagi menangani salah laku di kalangan murid-murid. Jadi apabila kita marah murid tersebut, jadi murid tersebut takut ataupun tidak berani akan membuat kesilapan yang telah membuat kesilapan itu lagi. Jadi dan murid tersebut tidak akan berani selepas dimarah, tidak berani untuk membuat kesilapan tersebut kerana takut dimarahi lagi. Okey. Yang ketiga, kelebihan hukuman adalah untuk membentikan sesuatu salah laku dengan segera dan mengurangkan salah laku tersebut daripada berulang pada masa yang agak panjang. Okey. Seterusnya, strategi yang ketiga iaitu strategi ganjaran. Okey. Ganjaran ini adalah maksud kita memberikan sekiranya seseorang itu membuat tingkah laku yang baik, kita akan memberikannya sebuah ganjaran. Okey, objektifnya adalah untuk mewujudkan tingkah laku yang membina dan positif dengan mengaitkan dengan perasaan seronok. Okey. Ganjaran ialah satu teknik yang berkesan untuk mengubah atau meneguhkan tingkah laku seseorang murid tersebut. Okey. Terdapat 4 peringkat ganjaran. Yang pertama, ganjaran utama itu terdiri daripada makanan, minuman. Jadi kalau murid tersebut melakukan tingkah laku positif ataupun tingkah laku yang baik, jadi guru hendaklah memberi makanan dan minuman. Jadi selepas murid tersebut mendapat ganjaran tersebut, jadi dia akan berasa lebih seronok dan dia akan mengulangi tingkah laku yang baik tersebut untuk mendapatkan ganjaran daripada guru. Okey, ganjaran yang kedua, ganjaran sosial seperti pujian, senyuman, perhatian. Okey, yang ketiga, ganjaran aktiviti. Okey, ganjaran aktiviti ini contohnya cikgu mengadakan kuis. So kalau sekiranya murid tersebut mendapat markah yang baik itu 100%, jadi guru membawa murid tersebut bersia-sia ataupun berjalan-jalan ataupun melancong. Okey.
Yang keempat, ganjaran umum, iaitu wang. Okey. Okey. Okey, yang ketiga, mewujudkan kaitan yang seronok dengan tingkah laku positif. Dengan itu, menggalakkan. Okey. Sekiranya kalau murid itu melakukan tingkah laku yang baik, positif, jadi guru hendaklah memberikan ganjaran supaya murid tersebut akan berasa seronok dan mengamalkan tingkah laku yang positif tersebut dan mengulangi tingkah laku yang baik itu. Jadi itulah penerangan berkaitan dengan strategi pengurusan tingkah laku, iaitu terdiri daripada 3, iaitu uh, time out, ganjaran, dan yang terakhir sekali adalah hukuman. Okey. Seterusnya itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.